Kita intro dulu. La 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 la. Anda jangan tak tahu. Kerajaan kita telah menyediakan pelbagai hadiah untuk kita sepanjang 6 bulan pertama tahun 2024 ini. Teruja tak? Video saya ini akan menerangkan satu persatu hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini untuk kita golongan B40 dan juga M40 khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan topik kita pada hari ini, saya nak cerita sikit pasal ekonomi Robin Hood. Kalau anda masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa hari lepas, saya telah mengeluarkan satu video menyanggah pandangan daripada ekonomis kesayangan anak-anak bapa saudara akan tetapi Nazri Hamdan, di mana Nazri Hamdan telah mengatakan ekonomi Malaysia ini seumpama ekonomi Robin Hood, di mana kerajaan mencukaikan dari yang kaya dan berikan kepada yang miskin. Saya tak setuju. Saya mengatakan ekonomi Malaysia ini adalah ibarat ekonomi Godzilla. Kau sepak bentuk Godzilla marah, dia hancurkan satu bandar. Habis orang yang tak berdosa juga menjadi mangsa. Tetapi Nazri Hamdan tak puas hati dengan saya. Dia ajak saya bersemuka dengan dia dekat podcast Rafizi. Anak-anak papa apatah lagi. Bila saya menolak pelawaan Nazri Hamdan itu, ramailah di antara mereka mengatakan saya ini penakut lah, pengecut lah, sembang kari lah, tong kosong dan sebagainya. Tengok-tengok hari ini kecoh tuan-tuan, kecoh gila-gila. Menteri Kewangan kedua iaitu Datuk Seri Amir Hamzah telah mengumumkan Malaysia telah mengecualikan cukai keuntungan modal daripada 1 Januari tahun ini sampailah 31 Disember tahun 2028. Ambil engkau 4 tahun orang kaya-kaya ini yang ada modal tinggi-tinggi ini, mereka tak payah bayar cukai apa-apa pun asal daripada keuntungan modal mereka. Padahal dalam video saya yang saya sanggah Nazri Hamdan itu, cukai keuntungan modal inilah antara salah satu cukai orang kaya-kaya yang patut dikenakan kalau betul kita nak cukaikan dari golongan maha kaya ini. Tengok-tengok kerajaan bukan sahaja tidak mencukaikan mereka, siap exemptkan lagi selama 4 tahun. Ekonomi Robin Hood ke masalah tu? Dan sekarang ini, ramai orang tak kira dekat Facebook ataupun dekat X tengah cari Nazri Hamdan ini. Dia orang kata, mana badut yang kata ekonomi Malaysia ini macam ekonomi Robin Hood? Sembang kari masalahnya kan? Siapa yang sembang kari sekarang ini tuan-tuan dan sekalian? Tapi tak apalah, itu hadiah daripada kerajaan kepada orang kaya-kaya. Tak payah bayar cukai keuntungan modal untuk 4 tahun. 4 tahun tuan-tuan sekalian. Lain macam betul pergi je. Kita nak balik kepada apakah hadiah yang telah diberikan oleh kerajaan kita kepada kita golongan-golongan yang biasa-biasa ini tuan-tuan sekalian. Dan hadiah-hadiah yang bakal diberikan itu merangkumi cukai-cukai baru, tarif-tarif yang bakal dinaikkan, subsidi-subsidi yang bersasar dan juga dasar gaji progresif sepanjang 6 bulan pertama 2024. Kita bicara tentang hadiah yang bakal diberikan oleh kerajaan untuk bulan Januari tahun 2024. Iaitulah kerajaan akan mengenakan cukai jualan barang bernilai rendah ataupun LVG, Low Value Goods, 10% nilainya daripada belian untuk pembelian barangan import dalam talian, di mana barang-barang ini bernilai RM500 ke bawah. Barang import ni bukannya imported daripada US ke apa-apa tau. Contoh, kita main Shopee, kita main TikTok Shop. Kebanyakan barang yang kita beli itu adalah daripada China sebagai contohnya kan. Barang-barang ini biasanya murah. Dalam RM10, RM20, RM40 memang murah-murah belaka barang-barang China ini. Dan barang-barang ini, bila kita beli, akan dikenakan teks sebanyak 10% daripada nilai belian keseluruhan selagi nilai itu tidak melebihi RM500. Ini hadiah pertama untuk kita. Jadi siapa-siapa yang kaki Shopee, kaki Lazada, kaki TikTok Shop tu, maka kena sediakanlah duit lebih sikit. Kalaulah barang-barang yang anda beli itu harga total semua RM100, anda kena bayar RM110. Lain macam betul hadiah kali ini kan. Hadiah yang kedua untuk bulan ini, yang ni kena pada semua orang, tak kiralah anda ini kaki Shopee ataupun tidak, iaitu kenaikan bil bulanan elektrik sebanyak 4.2% hingga 6% untuk 1.2 juta isi rumah yang menggunakan elektrik lebih RM220 sebulan. Jadi jika anda ini menggunakan elektrik sebanyak RM220 sebulan ke atas, maka ispailah kenaikan sehingga RM18 sebulan. Itu at least RM8 sebulan kalau anda gunakan RM220. Kalau anda gunakan lagi banyaklah bil anda akan dinaikkan. Dan banyak orang kata, oh ini semua untuk orang kaya-kaya je yang ada 7 aircon, yang ada 8 peti ais, yang ada 10 subwoofer. Tidak.
kebanyakan B40 ini pun ada meniaga kecil-kecilan dari rumah. Mereka ini mungkin menggunakan khidmat Foodpanda menjual barangan makanan dari rumah. Bila mereka menjual barangan dari rumah, terutamanya barangan frozen, mereka akan ada deep freezer. Deep freezer ini makan elektrik banyak bang. Sangat-sangat banyak. Saya tahu, saya pernah meniaga jual makanan dan deep freezer memang sangat makan api. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermaksudnya kat sini bagi mereka yang meniaga kecil-kecilan dari rumah, yang ada deep freezer, yang ada peti ais lebih untuk simpan barang-barang mentah untuk memasak, maka anda semua bersedialah untuk mengeluarkan banyak duit untuk membayar bil elektrik bagi bulan ini dan seterusnya. Ingat aircon tu mahal ke bil dia? Kalau orang kaya-kaya, dia beli aircon inverted je bang. Aircon inverted ni guna lebih 8 jam, murah harga dia. Saya tahu, saya pakai aircon inverted. Lebih 8 jam, bil bulanan saya tak sampai 150 pun masalahnya. Tapi kalau guna freezer, ambil kau. So inilah hadiah pertama untuk kita pada bulan Januari 2024 ini daripada Kerajaan Madani. Untuk bulan Februari pula, yang ini sangat-sangat best. Projek Rintis My Subsidi Diesel akan dimulakan, membabitkan beberapa syarikat yang terpilih. Yang ini maksudnya lah pada bulan Februari 2024, diesel akan disasarkan subsidinya. Untuk penggunaan individu seperti saya pakai Hilux dah tak boleh dapat diesel subsidi, kena bayar RM3.76 untuk 1 liter diesel harga sekarang. Apakah jenis-jenis kenderaan diesel yang bakal mendapat subsidi diesel ini? Ini kenderaan-kenderaan, antaranya ialah bas sekolah, van mayat, bas pengangkutan dan macam-macam lagi. Tetapi apakah yang paling penting, kenderaan yang paling penting yang menggunakan diesel yang tak ada dalam senarai itu? Betul. Jawapannya lah kenderaan ataupun lori-lori mengangkut barang-barangan makanan atau barang-barangan jualan. Seperti lori sayur, lori ikan, lori ayam, lori Lazada, lori kurier. Semua ini yang menggunakan diesel juga tidak mendapat subsidi diesel. Kena bayar diesel harga penuh. Jadi bila mereka ini yang membawa makanan-makanan kita ini, yang bawa ikan daripada Terengganu pergi ke Kuala Lumpur ini sebagai contohnya kan, tidak lagi dapat subsidi diesel. Apa maksudnya? Maksudnya lah harga minyak mereka akan jadi lagi mahal. Harga minyak lagi mahal akan jadi apa? Kos pengangkutan akan bertambah. Kos pengeluaran akan meningkat. Apakah natijahnya? Harga barangan akan menjadi semakin mahal. Inilah hadiah yang cukup-cukup luar biasa yang bakal diberikan oleh kerajaan kepada kita. Suka tak? Suka tak? Suka tak? Bulan 3, bulan Mac, ada lagi satu hadiah yang bakal diberikan, iaitu penguatkuasaan kenaikan SST antara 6 hingga ke 8%. Tidak termasuk perkhidmatan makanan dan minuman serta telekomunikasi. Nampak macam sonok kan? Tetapi saya pernah jelaskan satu ketika dahulu dan saya akan jelaskan lagi sekali. Pengangkutan lori ikan, lori ayam, lori sayur, lori kurier-kurier ini kan, Yongnam ke, Grimis Baiduri ke, yang selama ini mengangkut barangan-barangan untuk jualan, mereka ini akan dikenakan SST 8% sebab logistik adalah termasuk dalam perkhidmatan yang akan mengalami kenaikan SST. Naik 2% je bang. Tetapi 2% ini pun kalau tengok jumlahnya boleh makan ribu-ribu juga tau. Jadi bila kos pengangkutan ini dah naik, SST untuk pengangkutan dah naik, minyak diesel dah naik, Allahu Akbar. Apa akan jadi agaknya dekat harga barangan lepas ni ya? Apa kata Rafizi pula? Nak buat Rahmah 2.0 pula lepas ni ke? Dan semua ini berlaku ketika musim nak raya. Orang tengah siap-siap nak raya, kenaikan-kenaikan ini berlaku. Anda bayarlah tuan-tuan sekalian. Kita tengah siap-siap nak raya, tengah nak balik cari baju raya, tengah siapkan makanan untuk raya, macam-macam lagi lah nak balik kampung. Tengok-tengok kita dikenakan dengan kenaikan cukai dan tarif serta tidak ada lagi subsidi untuk diesel. Sedih bang. Hadiah yang sangat menyayat hati. Tapi tak apa. Pada bulan April lepas raya, kerajaan dijangka akan mengumumkan akaun 3K USP. Di mana akaun 3K USP ini membolehkan para pencarum mengeluarkan simpanan mereka dalam akaun 3 pada bila-bila masa saja, tidak perlu sebarang syarat-syarat khas untuk tujuan kecemasan. Tetapi keyword dekat sini ialah dijangka diwujudkan. Maknanya tak confirm lagi. Bulan 1 sampai bulan 3 hari itu, semua itu confirm. Yang ini tak confirm lagi, dijangka.
Tetapi selepas kita diberikan akaun 3 itu, bulan Mei kerajaan bagi kita hadiah lain pula, iaitu penguatkuasaan cukai barang bernilai tinggi ataupun HVG, High Value Goods, pada kadar 5 hingga ke 10%. Dan HVG ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak hanya dikenakan kepada barang-barang import. Barangan-barangan tempatan yang bernilai tinggi juga akan dikenakan HVG. Dan yang paling bestnya kat sini tuan-tuan sekalian, tidak ada sebarang had minima. Kalau LVG, pembelian di bawah 500 akan dikenakan cukai. Lepas 500 tak kenalah. Tetapi kalau HVG ini, anda beli satu barang high value pun, dia akan kenakan cukai 5 hingga 10%. Dahlah anda kena bayar SST, anda kena bayar HVG lagi. Allahu Akbar. Banyak betul hadiah yang kerajaan bagi kat kita ni je. Tetapi kerajaan tahu, dia dah peras rakyat kau punya untuk tempoh 5 bulan pertama. Jadi pada bulan 6, kerajaan mengumumkan akan memulakan projek rintis dasar gaji progresif melibatkan 1,000 buah syarikat dengan pekerja bergaji antara RM1,500 dan juga RM4,999. Bermaksud selepas ini pada bulan 6 ini, kerajaan akan cuba untuk merintis projek untuk dasar gaji progresif. Di mana dasar gaji progresif ini pernah diumumkan oleh Menteri Ekonomi iaitu Rafiz Ramli pada tahun lepas, yang memastikan kenaikan gaji akan selaras dengan kualiti kerja dan macam-macam lagi lah syarat-syaratnya. Tetapi selepas 6 bulan dengan pelbagai hadiah yang telah diberikan kepada kita oleh kerajaan, barulah mereka hendak mengamalkan dasar gaji progresif ini. Dah tarik duit kita kau-kau, dah cukai kita kau-kau, naikkan tarif elektrik, hilangkan subsidi, bulan 6 barulah dia bagi kita duit sikit-sikit. Itulah dia kisahnya tuan-tuan sekalian. 6 bulan pertama hadiah-hadiah daripada Kerajaan Perpaduan Madani. Sonok tak? Suka tak hadiah macam tu? Oi, kalau saya suka sungguh. Yelah, orang Malaysia ni kan kebanyakannya semua T20 belaka. B40 boleh kira dengan jari. M40 pula, Allahu Akbar, satu bangunan tinggi-tinggi tu mungkin seketul je M40. Lain semua T20 belaka tuan-tuan sekalian. Jadi memang patutlah Kerajaan Perpaduan Madani ini, sekiranya kalau mereka ini masih berkuasa selepas bulan Januari ini, mengenakan hadiah-hadiah seperti ini. Orang Malaysia kan kaya-kaya. Bila konsert Siti Nurhaliza tiket penuh, tiket habis. Lepas tu konsert Coldplay pun ramai orang memanjiri stadium walaupun harga tiket 2,000 lebih. Sebab itulah mereka nak memberikan hadiah-hadiah ini. Sebab mereka bajet seluruh rakyat Malaysia yang 33 juta orang ini semuanya seperti penonton-penonton konsert Coldplay dan juga Siti Nurhaliza, sanggup menghabiskan ribu-ribu ringgit untuk tengok konsert. Padahal majoritinya usahakan menghabiskan ribu-ribu ringgit untuk tengok konsert. Nak habiskan RM10 untuk beli barang-barang biasa pun mereka fikir 14 kali masalahnya. Tapi mungkin kerajaan ingat, macam saya katakan, semua rakyat Malaysia macam mereka yang suka tengok konsert Coldplay dan juga Siti Nurhaliza itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi nak buat macam mana? Inilah hadiah yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita, dan mereka memang bolehlah bagi hadiah tu kepada kita sebenarnya. Sebab kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka. Sebab Sani Hamzan dah cakap awal-awal dah benda ni. Kita je lalai. Lepas tu nanti kalau kita marah-marah, kita komplain dan sebagainya macam saya buat sekarang ini, nanti dikatakan kita ini tak reti bersyukur. Taklah labu. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.